Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita masih lagi membicarakan tentang kisah Nabi Allah Yusuf AS. Bulan sebelumnya kita cerita introduction dia, muqaddimah dia tentang bagaimana mimpi Nabi Allah Yusuf. Kemudian saya menceritakan sedikit sebanyak kepada tuan-tuan bagaimana agama ini tidak boleh tertegak dengan mimpi. Islam tidak menafikan mimpi. Bahkan Nabi sebut dalam hadis tentang ru'ya salasah, mimpi itu ada 3 jenis. Dalam Quran juga Allah menyebutkan tentang mimpi. Cuma agama ini tak boleh mimpi itu tak boleh jadi hujah unless mimpi Rasulullah SAW lah. Baik. Bahkan tuan-tuan, kalau kita meneliti sejarah agama lain pun, mereka mula rosak bila mana mereka menjadikan sesuatu yang abstrak sebagai hujah agama mereka. Mereka tidak memilih sesuatu yang konkret sebagai hujah, maka bila sesuatu itu ialah abstrak dan tidak boleh diukur dan tidak boleh dicapai oleh orang lain, maka akhirnya agama itu akan rosak. Kalau kita meneliti kepada sejarah perkembangan dan kejatuhan agama Kristian misalnya, dahulunya ada seorang lelaki nama dia Paul. Paul ni sangat terkenal dalam dunia Kristian, ataupun setengah merujuknya sebagai Saul. Kalau tuan-tuan cari buku terjemahan di Indonesia, dia akan sebut Paulus. Paul ini merupakan seorang lelaki Yahudi yang sangat memusuhi agama Kristian. Bahkan para pengikut Nabi Isa, penurut ajaran Nasrani ini, dia perangi, dia bunuh, dia bakar Paul ni. Sampai satu ketika pada era-era 66 Masihi plus minus, dia dapat satu idea yang mana dia kata, daripada aku duk serang kat luar pun nak makin ramai, luar ni apa kata aku masuk kat dalam. Maka dalam sirah menyebutkan on the way dia nak pi basmi kaum Nasrani dekat Damsyik. Bila dia sampai tu, dia beritahu kepada kaum Nasrani tu, aku datang bukan untuk memerangi kamu, tetapi aku datang untuk bersama-sama dengan kamu. Sebab on the way aku nak mai itu, aku melalui perjalanan yang panjang. Satu malam aku tidur, maka Jesus sampai dekat aku. Jesus main dalam mimpi aku, menceritakan sekian. Maka tuan-tuan, apa yang lebih malangnya bila mana orang Kristian, para orang Nasrani itu membenarkan dia sebab kagum dengan cerita dia. Maka dia mulalah membentuk plot cerita dia ni. Masa itu ada seorang lagi lelaki Nasrani alim yang setengah pada ahli sirah mengatakan lelaki ni kalau dia bukan Kristian, kalau dia bukan Islam pun dia Kristian yang sejati, yang disebut dengan nama Barnabas. Barnabas ni dia tak mau komen banyak. Bila mana Paul duk cerita dalam ceramah, duk cerita merapu, duk tambah macam-macam ni, orang kata kepada Barnabas, bukankah engkau mengikuti Nasrani yang sebenar? Terdapat beberapa ajaran Paul ni macam menyeleweng, tetapi dia claim Nabi Isa duk main kat dia dalam mimpi. Orang duk membenarkan mimpi tu. Maka kata Barnabas, tak apalah, itu cara dia. Barnabas pilih untuk tak mau tegur peringkat awal. Maka mulalah Bible yang pertama ditulis oleh Lukas. Lukas ni anak murid dan juga doktor peribadi kepada Paul ni. Keluar Lukas. Lepas tu Markus ataupun Markus. Lepas tu baru Paul. Lepas tu yang terakhir Yohanes. Keempat-empat itu. Okey. Akhirnya barulah Barnabas buat Bible Barnabas. Tetapi tidak diiktiraf sebagai New Testament. Tak termasuk dalam 4 itu. Sebab apa tak diiktiraf, tuan-tuan? Okay, saya cerita sejarah sikit. Bila agama ni makin rosak orang pakat claim buat benda-benda merapu ni, akhirnya pada tahun 325 Raja Konstantin pada masa tu dia panggil semualah pegawai-pegawai Kristian tu, ulama-ulama Kristian mai berkumpul dekat Nisia. Persidangan dekat Nisia ni sebab depa nak silibuskan balik Kristian ni macam mana. Nampak tuan-tuan, dia jadi tak teratur dah. 2045 orang yang dipanggil seluruh dunia Kristian pada masa itu. Dalam 2045 orang itu, 90% yang mengatakan Nabi Isa Rasul, bukan anak Allah.
Tetapi cuma ada 10% saja, 300 berapa belah orang saja yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Ini inkarnasi, ini mai daripada ajaran Paul. Tetapi tuan-tuan, masa tu bila orang politik masuk, Konstantin ni orang politik, maka dia memikirkan dia akan boleh survive lebih jauh kalau dia sokong yang geng minoriti ni, geng mimpi ni, geng yang mengatakan Nabi Isa memang anak Allah. Sebab apa? Ilham mimpi yang pernah sampai dekat Paul dulu. Mana hujah kitab? Tak ada. Tapi ini mimpi orang besar-besar. Maka Konstantin memikirkan, kalau aku follow yang Ahmai ni, yang ada konkret ni, maka aku susah nak pusing. Aku orang politik. Baik aku pilih jalan yang orang mimpi ni, pasal dia abstract. So esok kalau jadi apa-apa, aku suruh dia mimpi lain lah, suruh dia tidur lain lah. Maka dia memilih yang 300 orang ni. Maka bermulalah inkarnasi dalam agama Kristian. Nabi Isa itu masa tu penyembahan Tuhan dua. Lepas tu dia mai tahun 389, persidangan seterusnya, geng-geng para penurut Paul ini mula bagi tahu Konstantin yang Konstantin dan dia ni ulama dan umara ni bersatu dan masing-masing ada kepentingan. Maka Konstantin masa ni nak melebarkan kuasa dia. Dia nak ambil pengaruh orang Mesir pasal nak luaskan jajahan sampai ke sana. Nak ambil pengaruh orang barat, Rom barat. Nak ambil pengaruh orang Yunani apa semua tu. Nak ambil pengaruh penduduk dunia ni. Maka apa perlu dia buat? Maka dilihat dalam sejarah-sejarah dunia itu senantiasa ada kepercayaan kepada tiga. Dalam agama Yunani ada tentang Zeus, tentang Hades. Dalam agama dalam kalangan orang Mesir ada tentang Osiris dan sebagainya kan, yang tiga tu kan. Bahkan saya ingat agama Hindu pun ada tentang Brahma kan, Vishnu, Krishna. Dalam Jawa, Hindu, Buddha dulu pun ada Gusti Pati dan sebagainya. Saya tak ingat, tak apa semualah, tapi ada tiga jadi satu. Maka diadunlah agama Kristian tu agar jadi pun 3 in 1 juga. Nak buat instant juga, buat 3 in 1 juga. Maka diwujudkan satu jelmaan baru, Rohul Kudus. Maka mula berlaku dah. Maka terbentuklah Trinity. Maka yang ramai-ramai itu tuan-tuan, yang ramai-ramai yang tidak menyokong itu dihapuskan sedikit demi sedikit sampailah kurun ke-6. Kurun ke-6. Kurun ke-6 sampai kurun ke-10 lah, lebih gitu. Dia mai kepada penyembahan Mary. Lepas tu start pada kurun ke-10 sampai kurun ke-15, dia mula mai kepada penyembahan berhala. Kristian mula menyembah berhala. Itu faktanya dalam sejarah Kristian. Boleh tanya orang Kristian. Mereka mula menyembah patung-patung Jesus, mula menyembah patung-patung Mary, mula membuat patung-patung macam Rohul Kudus digambarkan sebagai Godfather dan sebagainya. Sudah ada penyembahan berhala. Tuan-tuan nampak tak bagaimana agama itu dipilih sikit. Yang akhirnya pada kurun ke-16, golongan-golongan Lutheran Protestan ini mula mencabar kedudukan golongan-golongan yang kontrol dunia Kristian ini. Dan akhirnya apa yang berjaya puak-puak ni buat, akhirnya Kristian dah tidak menyembah berhala lagi. Tetapi berhala tu masih ada di situ. Tuan-tuan di sini mungkin orang yang berkedudukan sikit, mungkin tuan-tuan banyak melancong luar negara. Tuan-tuan boleh tengok gereja-gereja luar negara dulu, gereja-gereja lama, masih ada lagi saki-saki baki berhala yang tidak dibuang. Sembahan tak ada dah, tapi gereja itu masih penuh dengan berhala-berhala. Itu sejarahnya. Setidak-tidaknya mereka berjaya buat agar tidak sembah berhala lah, dihapuskan. Kalau tidak, terus menyembah berhala lah. Bagaimana dia telah membawa sedikit demi sedikit. Tuan-tuan, hanya dengan mimpi seorang lelaki yang dia claim dia mimpi Nabi Isa, main bisik kat dia satu demi satu ajaran baru. Paul nama dia. Pada tahun kurun ke-20, 1940-an saya ingat saya, mereka jumpa satu scroll dekat Laut Mati dekat Jordan. Scroll tu bila mereka jumpa tu, dia tulisan zaman dulu. Dan bila dia tengok isi kandungan dia memang ajaran Kristian. Tapi bila cek balik dengan New Testament yang 4 terkini tu, tak sama langsung. Dia kontra. Sebab yang keratan yang ditemui itu disebut dengan Allah itu Isa itu Rasul. Maka sebahagian ahli sejarah meyakini bahawasanya itu ialah terbisan Barnabas yang disembunyikan, yang dibuang. Tuan-tuan boleh cari sendiri bacaan itu. The Dead Sea Scroll, dia punya tajuk kalau tuan nak cari bacaan itu. Bahkan ada komentari pun tentang The Dead Sea Scroll, yang akhirnya Vatikan dengan cepat menafikan. Dia kata ni rekaan orang ni, cepat-cepat menafikan Barnabas itu. Kerisauan dia terhadap kebenaran. Akhirnya rosak agama, hanya kerana bila mana mereka mula berhujah dengan agama berdasarkan kehujahan yang abstrak, yang tidak boleh diukur oleh orang lain. Tu point saya sebenarnya. Bila kita bagi satu-satu hujah
Yang bila kita kata mana aku nak cek, benda ni tak boleh cek, benda ni mimpi orang alim saja, benda ni aku saja yang dapat ilham. Bukan kita nak menafikan, tapi akhirnya kesemua orang boleh tunggang benda tu nanti. Tu kita takut. Tanpa kita menafikan firasat orang alim, firasat orang soleh. Bahkan tuan-tuan, kalau kita buka Bustanus Saliti, Bustanus Salatin, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ni tak mula Nabi Yusuf ke ni? Bustanus Salatin, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Bukan Salalatus Salatin. Bustanus Salatin ni karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ulama Mesir yang duduk di India, yang mai ke Aceh Darussalam. Bila dia menceritakan tentang Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, Johan Berdaulat. Sultan Iskandar Muda ni dia naik pemerintahan tahun 1607. Dia cerita tentang kehebatan Sultan Iskandar Muda ni. Hebatlah tuan-tuan. Saya baru cerita baru-baru ni. Memang kalau kita pukul secara adil, antara raja-raja Melayu yang terhebat ever dilahirkan ialah Sultan Iskandar Muda Aceh Darussalam. Dengan ketinggian ilmu agamanya, tentang kehebatan ilmu pendidikan dia, tentang kehebatan ilmu politik dia. Siapa boleh nafikan sejarah zaman dia itu? Dia mengutuskan surat kepada King James the First dekat England tahun 1626. Surat daripada Aceh Darussalam, daripada Sultan Iskandar Muda. Kemudian juga sebagai buktinya, England pada era itu menghantar wakil daripada datang ke Aceh, bukan sebagai penjajah, sebagai duta, iaitu Sir Lancaster. Adalah sejarah kita disebutkan. Bahkan seorang orang Melayu Aceh dihantar ke Belanda untuk menjadi duta, bukan delegasi, duta di Belanda, Tengku Abdul Hamid, yang sampai sekarang pusara dia ada di Belanda. Sampai sekarang ada di Belanda. Dia dalam sejarah sebutkan dia meninggal sebab dia tak tahan cuaca. Meninggal di sana. Bagaimana Sultan Iskandar Muda hebatlah, dia mengatur Aceh Darussalam itu. Kemudian dia menyerang Portugis dekat Melaka, sampai hampir lemah Portugis dekat Melaka, hampir jatuh. Saya ingat 1629, 1636, era-era itulah tuan-tuan. Saya ingat lupa tahun ini, tapi era awal kurun ke-17. Ingat saya 1629 kot. Seorang sampai Portugis hampir kalah dah. Tetapi akhirnya datang bantuan daripada Goa, Portugis menang. Tetapi pengkhianatan orang Melayu dalaman, Portugis menang. Tetapi Portugis dah tak boleh berdiri lagi di Kepulauan Melayu. Lepas pada tu sejarah Portugis hampir luput. Dia cerai lah sikit 1-2 tempat, kemudian dia habis. Habis mana ada cerita Portugis dah lepas tu. Bagaimana berjaya asakkan daripada Sultan Iskandar Muda. Pasal apa saya pergi sampai sana? Nak cerita Nabi Yusuf, nak cerita mimpi dia tu dengan firasat. Hatta orang yang alim dan soleh macam Sultan Iskandar Muda pun dalam Bustanus Salatin sebut, masa dia sebelum dia serang Melaka, di era 1616 sampai 1625 ni, Sultan Iskandar Muda serang negeri-negeri Melayu. Dia serang Johor, dia serang Nias, dia serang Perlak, dia serang Kedah, dia serang Pahang. Pasal negeri-negeri ni tak mau ikut dia pergi lawan Portugis, maka dia serang. Dia serang tu bukan serang sebab musuh sama-sama Islam, tapi dia serang dengan tujuan dia nak take over rakyat dan juga tentera duduk bawah dia sebagai sebuah tentera yang besar agar dapat serang Portugis beramai-ramai. Ini adalah taktik yang sama yang pernah dibuat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam Perang Salib Kedua. Itu biasa tuan-tuan, itu biasa. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pun serang banyak negara Islam in order for him to control semua tentera negara Islam, negeri-negeri Islam yang lain duduk bawah dia, sebuah dinasti Ayyubiyah dapat dikumpulkan tentera yang lebih ramai. Samalah. Cuma dalam kitab itu disebutkan, masa dia menyerang Pahang itu, firasat dia, masa dia tengok anak putera Pahang itu, dia merasakan budak ni esok besar akan jadi somebody. Maka dia perintahkan agar ambil budak ni belah. Dia bagi dekat dia punya pekerja, bukan bekerja, macam mana, gawai dia lah, Tun Kemala Setia. Dia kata, belah anak aku ni, aku jadikan anak angkat aku. Maka dibelah lah putera Pahang itu, putera anak Raja Pahang zaman itulah, bukan sekarang dulu. Dibelah sama firasat aku melihat dengan mata rohani, dia esok besar akan jadi orang yang hebat dalam dunia Melayu ni. Maka bila anak putera Raja Pahang itu disebut dengan gelaran Sultan Bongsu. Bila dia besar, dia dikahwinkan dengan anak Sultan Iskandar Muda, maka dia jadi menantu. Lepas Sultan Iskandar Muda wafat, sebelum dia mangkat, dia wasiatkan agar Sultan Bongsu, menantu dia ni, jadi raja sebab firasat dia tu. Tetapi sejarah semua menyetujui bahawasanya bila Sultan Bongsu itu naik, dia memakai gelaran Sultan Iskandar Sani, dia memang hebat.
Dia orang alim tapi tak hebat mana. Pada fasa dia lah bermula kemunduran Aceh turun sampailah 1903. Barulah Aceh betul-betul musnah. Bukanlah musnah, tamat sebagai sebuah negara yang besar. 1903 tu kan, kurun ke-20. Jadi di situ nak beritahu, walaupun Sultan Iskandar Muda orang yang soleh, orang yang alim, ulama, bahkan ada yang mengatakan dia wali sebab dia kapek orang buat nanya kat dia pun dia boleh tahu. Orang buat racun pun dia boleh tahu. Tapi kadang-kadang firasat dia pun kadang-kadang ada kesilapan satu dua. Manusia. Ya, manusia. Bukan saya nak merendahkan baginda, tapi nak bagi tahu itu manusia. Bila ada penilaian yang tidak didatangkan dengan sokongan yang kuat, maka dibimbangi ada beberapa kekurangan. Itu saja maksud saya. Zaman Sultan Iskandar Sani hebat, tapi dia pun diancam di setiap pelusu. Pasal anak-anak Sultan Iskandar Muda ni tak setuju. Anak-anak kerabat ni geram macam mana menantu boleh jadi raja kan. Dia duk serang dia, ada buah racun kat dia. Dia memang baik, alim, soleh. Cuma dia tidak sehebat bapak mertua dia. Dia lemah sikit di sudut politik. So lama-lama dia jatuh. Bukanlah dia bagi jatuh, tapi kalau Sultan Iskandar Muda tu ialah dia punya top, dia punya orang kata apa, climax. Dia mula curve itu bermula kat situ turun. Macam tu. Okay, kembali kepada sirah Nabi Yusuf. Bukan kembali baru nak start. Kita berhenti bulan sebelum ni tuan-tuan. Maka selesailah cerita mimpi ni. Puas hati saya. Cerita pasal mimpi ni maka kita jelas. Mimpi kita menyokongnya wujud dalam Islam, dalam agama ini. Quran juga sebut pasal mimpi. Ulama kita ramai menafsirkan mimpi, cuma tidak boleh dijadikan sumber sendi hukum. Baik. Maka tuan-tuan kita sambung yang bulan lepas, bulan sebelum ni. Lepas depa buat nanya kat Nabi Yusuf yang tu, kita berhenti kat tanda kat situ. Baik. Saya nak ambil kat situ Okey. Setelah mereka memasukkan Yusuf ke dalam perigi, yang tu kita nak mula malam ni, ya. Depa ambil Nabi Yusuf, depa lempak masuk dalam perigi buta kan, kita cerita sebelum ni. Maka depa buang Nabi Yusuf ke dalam telaga. Abang-abang dia ni sebelah orang ni, kemudian bukan sebelah orang, 10 orang. Semua 12 tolak Bunyamin, tolak Nabi Yusuf, jadi 10 orang. Maka depa ambil baju Nabi Yusuf dan mereka melomorkannya dengan darah. Depa ambil, depa tarik uklak baju Nabi Yusuf, depa lomok dengan darah. Kita tengok panggil Bani Israel ni. Depa lomok baju Nabi Yusuf dengan darah. Kemudian mereka kembali kepada ayah mereka, Nabi Yaqub, pada waktu petang. Lalu mereka menangis di depan ayah mereka, seakan-akan menagisi kehilangan Nabi Yusuf. Berlakonlah ni. Balik jumpa Nabi Yaqub, bawa baju Nabi Yusuf ni, teriak, Allah, ya Yusuf ni serigala makan dia, teriak. Bawa baju Nabi Yusuf dilomok dengan darah kambing. Namun kat sini kata, kerana itulah sebahagian ulama salah berkata, ni penting, janganlah kamu tertipu dengan tangisan orang zalim. Orang-orang zalim, orang jahat ni, kata ulama salah, kadang-kadang jangan tertipu dengan teriakan mereka. Mereka ni pandai berlakon. Kadang-kadang mereka teriak tu kita dah habis. Kena sokong dia dah ni, dia teriak teruk dah ni. Allahu Akbar. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan tangisan orang yang zalim, kata ulama salah. Berapa ramai orang yang zalim membuat muslihat dengan menampakkan diri mereka sebagai orang yang bersedih, lalu menangis seperti mana saudara-saudara Yusuf. Kata ulama salaf. Ini kasih sebut dalam ni. Ini saya tak merujuk dekat Malaysia. Walaupun sedang saya cerita ni, saya dah terbayang muka, tapi saya tak tunjuk siapa-siapa. Saya cerita pasal dunia ni. Dunia pun ada. Bahkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku saya Islam Muslim Krisis tu, yang warna merah tu, saya tulis dalam bab perang tu bila tu 1976 punya perang lah. Nanti tuan-tuan cek balik. Tapi saya tulis bab itu tentang bagaimana kekalahan terbesar pasukan Arab bila bertempur dengan Israel. Kan dia perang banyak kali, 47, 56, 76 kan. Tuan-tuan cek balik lah. Tapi ada satu perang tu yang kekalahan terbesar, saya rasa 75, 76 macam tu lah. Sorry, bukan. Yang tu dah lewat dah. Itu dah era Anwar Sadat. Ni era Jamal Abdul Nasir. Saya ingat saya ini perang 63 kot. Tuan-tuan cek lah. Tapi salah satu perang itu kalah. Dia perang 47, perang pertama, perang 56. Kemudian satu lagi, perang 63 kot. Yang tu kalah teruk. Bila kalah teruk tuan-tuan, antara punca kalah ni sebab orang Arab tak bersatu. Lepas tu Jamal Abdul Nasir pada masa tu dia ada sengketa sikit dengan Pakatan. Jamal Abdul Nasir ni dia geng Arab, dia panggil Arab Sosialis. Sebab tu dia buat RAB kan, Republik Arab Bersatu kan. Dia pun musuh dengan Arab konservatif, geng-geng Saudi, geng-geng Nuri Said apa dia, Iraq apa semua pada masa tu.
Tak apa, saya bukan nak cerita yang tu. Saya nak cerita bila lepas depa kalah, Jamal Abdul Nasir naik di podium, dia berucap, dia teriak. Ya, dia teriak sampai tahap masa tu orang marah sungguh dekat dia. Bukan saya nak kata dia jahat, dia juga berjuang. Tapi dia juga yang membunuh Syekh Qutb kan, dan memerangi Ikhwanul Muslimin. Tak apalah, setiap orang ada dua sisi, saya pegang macam tu. Setiap orang ada dua sisi. Kalau sebaik mana pun orang tu, dia dah jahat dia. Sejahat mana orang tu ada baik dia. Tapi kita ni ambil yang baik sudahlah. Yang jahat Allah ampunkan dia mudah-mudahan. Saya pegang macam tu saja. Ya. Maka tapi point dia pada titik itu Jamal Abdul Nasir patut turun dah. Pasal masa tu populariti dia dah jatuh. Pasal dia memerangi Ikhwanul Muslimin, dia gantung Syekh Qutb. Tetapi bila dia naik podium, dia teriak, "Oh, saya dah cuba habis yang boleh." Tak tahu lah saya tak dialog dia macam mana. Tapi dalam sejarah sebut dia teriak. Maka tiba-tiba mereka mula beralih arah sebab mereka simpati dengan tangisan Jamal Abdul Nasir. Mula mereka angkat pelakat I love you PM lah, macam tu lah kan. Minta dia jangan turun. Kerana terpengaruh dengan tangisan dia. Ramai orang buat taktik tu tuan-tuan. Ya, bukan saya nak kata orang yang buat tu salah. Tapi kadang-kadang tangisan itu dia jadi. Bukan kata pemimpin saja, kadang-kadang orang-orang selebriti kan semua, kadang-kadang bila dia kena dia akan teriak. Dan kita akan simpati kepada dia dengan tangisan itu. Bukan kita tak boleh simpati, tapi kata ulama berhati-hati dengan tangisan orang yang ada rekod kezaliman. Kerana selalunya tangisan mereka itu ada kepentingan. Ada kepentingan. Boleh tuan-tuan? Baik. Lalu dia pulang ke rumah bertemu dengan Nabi Yaqub. Maka beritahu kat Nabi Yaqub, "Wahai ayah, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba." Ini dalam Quran sebut, dan kami tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang makan. Bila dia balik, Nabi Yusuf dah dimakan oleh serigala. Baik. Nabi Yaqub tak percaya, tentu tak percaya. Tapi dia bawa baju. Baju dalam Quran sebut dia bawa baju tu qamis bidamil kadzib. Baju yang dipelomok dengan darah palsu, darah kambing. Dan masa Nabi Yaqub tengok baju tu, Nabi Yusuf ada sedikit rasa lega. Sebab apa? Lega tapi teriak jugalah, sedih dengan sikap anak-anak dia yang lain ni. Kenapa Nabi Yaqub rasa sedikit lega? Pasal baju tu elok. Baju tu one piece elok. Kalau serigala makan, takkan serigala buka elok-elok, buka si lemak lah kan. Ambil tok tepi kan, ambil darah gelomok dah. Baju tu collar semua elok. Depa perancangan depa nak tipu, tetapi orang kalau menipu ni tuan-tuan, mesti ada 1-2 poin juga yang dia terkantoi punya. Mesti ada juga 1-2 poin yang alamak silap kan. Tapi tak boleh tarik balik dah lah kan. Sebab tu kita janganlah mulakan penipuan. Sebab penipuan ni akhirnya tak boleh ditutup melainkan dengan another penipuan. Ada satu gambar orang putih. Saya cerita di 2 masjid dah ni. Saya orang kata saya ni promote gambar Hollywood. Tapi gambar tu secara moral bagus saya tengok. Secara moral lah. Yang tak pakai tudung tu tak elok lah. Tuan-tuan tak payah tengok lah. Saya tengok seorang sudah lah. Denzel Washington, tajuk dia Fly. Saya suka tengok gambar-gambar ni pasal moral dia tu. Fly. Ada tuan-tuan tengok dah kot, yang dia tu pilot yang suka mabuk tu. Saya suka skrip dia tu. Bila mana dia ni suka bohong. Dia pilot tapi dia kaki mabuk, kaki rokok, kaki dadah. Even masa dia fly pun, dia memang dalam keadaan mabuk. Dia bawa botol arak dalam kapal terbang dia. Satu ketika takdir dalam filem lah, kapal terbang dia terhempas. Tapi sebab dia cekap, dia berjaya kontrol kapal terbang tu, terbang bagi terkalih, jatuh. Dalam 100 berapa belas orang yang mati, 9-10 orang aja. Maksudnya ada ramai yang hidup, dia berjaya. Tapi masa terbang tu memang dia mabuk. Tapi jatuh tu bukan sebab dia mabuk, tapi dia memang dalam keadaan dia mabuk. Ala kuliah ringkas cerita ni, selama ni banyak kali dia terlepas sebab dia cakap bohong. Sampai satu ketika tu perbicaraan terakhir, satu dunia nak tengok keputusan ni. Akhirnya dia cek semua dia betul ya. Ada seorang pramugari member markah skandal dia ni mati pula sebab selamatkan orang. Jadi dia seorang mati. Kemudian hakim kata kami jumpa botol arak. Masa ni dia dah selamat ni. Masa persidangan, masa perbicaraan ni, maka hakim kata botol arak ni, adakah botol arak ni budak perempuan ni punya, pramugari yang mati tu. Dia tahu dia punya lah hati. Dia cuma perlu sebut ya. Dia sebut ya tu, maka dia terlepas daripada semua tuduhan dan orang akan angkat dia sebagai hero. Tapi tuan-tuan kena faham, masa tu dia dah bohong berapa ribu juta, berapa ribu orang lah. Dan dia pula sebelum budak perempuan tu mati, pramugari tu mati, dia mati dalam keadaan menyelamatkan nyawa orang lain. Dan pilot ni sempat tengok benda tu. Dia cuma perlu jual nama, dia tahu betul arak dah, selesai. Maka dia akan selamat, dia boleh sambung terbang keesokan harinya.
Tapi masa tu dia tak istighfar lah, dia cuma God help me, dia kata. Terus dia kata sebenarnya botol arak tu saya punya. Semua dalam mahkamah tu terkejut. Ya, dia kata memang botol arak tu saya punya. Bahkan selama ni pun saya kaki minum arak. Semua orang terkejut ni. Ya. Dia ceritalah, bahkan masa malam kapal terbang saya terbang tu saya kaki arak. Dia cerita semua. Sampai member dia lawyer marah dia, apa hang ni yang abang je lah perempuan dia punya, dia mati dah, bukan boleh bangkit. Maka dia kata apa tau, saya dah sampai satu limit. Ini sedap ayat ni. Saya dah sampai pada satu had dalam hidup saya yang saya tak boleh tipu lagi. Kalau saya tipu lagi, saya akan terus binasa dan hanyut, dia kata. Saya dah terlalu selamat, saya dah terlalu banyak selamat sebab menipu. Seolah-olah itu dah kuota terakhir untuk saya menipu, saya tak boleh tipu lagi dah. Maka dia pilih untuk berlaku jujur dan dia kena tindakan. Tetapi dia kata lepas pada tu hidup dia jauh lebih tenang. Tu memang Nabi sebut dalam hadis, Nabi katakan penipuan ini cuma membawa keserabutan hidup, sedangkan kebenaran itu membawa kepada tuma'ninah. Nabi sebut dalam hadis, ketenangan. Sebab tu kita jangan terpengaruh dengan penipuan. Baik, maka dia menipu. Ulama mengatakan bahawa mereka lupa mengoyak baju Yusuf dan memang rencana pembohongan akan terbongkar kerana adanya kelalaian. Maksudnya memang penipuan ini tuan-tuan, adab dunia ni sunnatullah, penipuan tak akan bertahan lama. Tak akan bertahan penipuan. Lama mana orang menipu boleh bertahan? Akhirnya kebenaran pasti akan tertegak. Jangan main dengan menipu, tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda jadi nabi, baginda tidak pernah ada rekod menipu. Jadi bila Rasulullah SAW naik jadi Rasul, bila orang nak kata kat Nabi Muhammad SAW, apa gelaran orang kata kat Nabi? Penyihir, gila, apa macam-macam kan? Macam-macam orang kata Nabi. Tapi tak ada satu pun orang kata kat Nabi penipu. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW tidak ada rekod menipu. Orang tak boleh kata, macam kami tak kenal hang dulu kaki bohong kuat. Tak ada rekod untuk diperujuk yang Muhammad itu pernah berdusta pada zaman sebelumnya. Tak ada. Bahkan Herakl bila dia tanya kepada Abu Sufyan, pernah tak rajulun yang mengaku Nabi ni yang tattahimu bil kadhib, yang kamu pernah kata dia penipu sebelum ni? Dia kata tak pernah. Jadi takkan dia nak menipu lepas jadi Nabi? Maka dia tak akan tipu. Maksudnya poin tu besar. Kalau kita jadi pemimpin, kita jadi orang-orang besar, kalau kita pernah tipu dulunya, walaupun sekarang kita jujur macam mana pun orang akan kata apa? Ya, aku tak kenal dia ni dulu bohong kuat. Walaupun masa tu kita dah betul dah. Tu tuan-tuan. Tapi Rasulullah, Allah pilih lelaki yang Allah jaga daripada awal, dia tak pernah menipu. So tak ada poin untuk musuh dia. Tak ada poin untuk musuh dia. Baik. Sambung. Okey, sambung lah. Kemudian dia berumai, Ibnu Katsir berumai satu riwayat Ahlul Kitab. Saya ingat saya nak skip ni sebab nanti di hujungnya Ibnu Katsir kata riwayat ini adalah riwayat yang salah. Dia kata dalam riwayat ni, dia kata salah seorang daripada abang Nabi Yusuf itu sebenarnya dia yang plan. Rauhil ni dia plan. Kemudian bila semua adik-beradik dia 9 orang balik, dia plan, dia kata sat lagi aku yang nak pergi selamatkan Nabi Yusuf. Nampak orang Bani Israel ni, Ahli Kitab ni dia still nak bela juga, dia nak kata dia betul juga. Dia kata dalam ramai-ramai 10 beradik tu, Rauhil ni dia plan, dia kata sat lagi lepas kami lempak Yusuf masuk dalam pergi, bila kami semua dah balik, aku nak patah balik seorang-seorang, aku nak main selamatkan Yusuf. Saya ingat yang buat riwayat ni mau keturunan Rauhil tu kot. Dia nak bela keturunan dia. Tapi bila Rauhil kembali kepada pergi tu, dia tengok Nabi Yusuf dah tak ada dah. Tapi Ibnu Katsir kata pendapat ini, riwayat ini adalah salah dan menyimpang daripada dalil yang sah dan tepat. Salah. Sebab dalam Quran sebut memang depa plan dan depa tolak Nabi Yusuf jatuh dan depa belah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Qala ya bushra hadza ghulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Bila depa dah berlalu, Nabi Yusuf duduk dalam perigi tu, maka lalu satu delegasi, depa tengok ada budak. Seringkas cerita, depa pi kat perigi tu nak ambil ayam. Baling tu masuk, angkat ada budak. Depa kata ya bushra ya bushra hadza ghulam, bergembiranya kita ada budak kecil. Kenapa dia bergembira? Pasal depa ni golongan peniaga. Dalam tafsir sebut depa ni menjaga kacang, menjaga buah fistik, buah sanubar dan sebagainya lah. Tak apalah, tu tak kisahlah jual apa pun kan. Maka depa boleh jual Nabi Yusuf untuk orang bisnes. Satu lagi perangai, tadi orang politik, ni orang bisnes pula. Orang bisnes ni dia tak boleh. Dunia terbalik pun, bukan semua lah bukan semua. Ada orang bisnes yang okey.
Ada orang bisnes ni yang hang jadi apa pun aku nak jual barang gue ya. Ya? Ada kita tengok kat Facebook kan, orang post pasal accident, meninggal dunia. So minta tolong siapa-siapa yang ada dashcam, record tolong Ustaz tampil. Dia masuk komen, siapa nak beli SIM card tolong boleh apa kontak saya 10 orang dapat 10. La ilaha illallah. Post tu kesian sedih. Dia tak peduli. Nah, dia komen hak dia punya bisnes ya. Nah, kadang orang bisnes ni dia macam tu. Dia tak peduli. Nah, bukan semua orang macam tu. Tapi memang sebahagian besarnya macam tu. Dunia nak terbalik pun tak apa. Dia akan masuk setiap post dia akan komen. Ya. Jemu makan kek yang apa? Coklat tak ni makanlah sikit contohnya pandai dari mereka kan. Saya tak sebut siapa-siapa ni, lepas tu saya bagi contoh merapu ni, tapi memang ada orang yang macam tu kan. Baik. Maka dia berfikir depa nak menjaga, depa nak jual Nabi Yusuf. Baik. Wa syarrauhu bi samanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Depa pun bawa Nabi Yusuf keluar, ya kan, depa bawa Nabi Yusuf pergi Mesir dan depa jual. Wa syarauhu bi samanin bakhsin darahim. Depa jual Nabi Yusuf dengan bakhsin darahim, dengan beberapa dirham yang murah. Bakhsin ni murah, harga yang sangat murah. Gamuk, bukanlah gamuk. Bukan gamuk. Allah jadikan depa ni lihat Nabi Yusuf ni tak ada apa sangatlah, jual murah-murah sudah budak-budak. Depa jual dengan harga yang murah. Okey, dekat Mesir. Okey. Okey. Mereka memperhitungkan Nabi Yusuf sebagai barang dagangan mereka. Okey. Okey, tengok-tengok ayat ni menarik, ni sedap ayat ni. Mereka memperhitungkan Nabi Yusuf sebagai barang dagangan mereka. Sekalipun demikian Allah tidak hendak mengubahnya, kerana dalam hal itu terdapat hikmah dan pelajaran yang sangat besar serta rahmat bagi penduduk Mesir. Melalui kedua belah tangan anak inilah Allah memberikan kurniaan dan rahmatnya. Ini sedap. Kata Ibnu Katsir dengan memetik cerita-cerita ulama, kata Ibnu Katsir, masa Nabi Yusuf dalam perigi tu, Nabi Yusuf ni anak yang soleh, temu dia belum dapat kerasulan, tapi dia dah dapat petunjuk daripada Allah dah. Allah boleh sahaja nak keluarkan Nabi Yusuf masa tu juga. Allah selamatkanlah kekasih dia. Kenapa Allah biar Nabi Yusuf, kalau orang ambil sekarang ni nanya saya ni, kenapa Allah biar Nabi Yusuf berlama-lama di dalam perigi tu daripada pagi sampai ke petang, sampai orang lain mai ambil dia, dah lah ambil buat tahanah pula. Tahanah terjemahan bahasa baku apa? Buat kenat, buat benda yang tak elok lah, pergi ambil jual dah, kenat lah. Ya? Sepatutnya Allah takdirkanlah secara mukjizatnya keluarkan Nabi Yusuf macam tu, ataupun takdirkan macam mana, buatlah macam mana pun Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah boleh buat. Tuan-tuan jangan ambil sekarang lah, jangan salah faham, ambil perhabis. Tetapi Allah biarkan Nabi Yusuf berada dalam kegelapan pergi itu berlama-lama, tak boleh keluar dalam dia, sampai Allah takdirkan ada orang yang selamatkan dia. Yang selamatkan tu pula bukan selamatkan betul-betul, selamatkan sebab nak guna dia, bawa dia pergi jual pula. Tetapi dalam ni kata Allah mengetahui semua itu, tetapi Allah membiarkannya tanpa mengubahnya. Kerana apa? Di dalam hal itu terdapat hikmah dan pelajaran yang sangat besar bagi Allah, kerana takdirnya itu akan menjadi rahmat bagi seluruh penduduk Mesir. Tuan-tuan, kadang-kadang kita diuji oleh Allah dalam musibah yang sangat perit, yang kita tak boleh keluar. Kita doa tapi kita tak keluar-keluar juga. Bukan tak boleh Allah keluarkan kita sekaligus daripada masalah kita tu. Kita sedang berada dalam kesempitan keuangan, minta doa, sembahyang siang malam, tahajud, tapi tak keluar-keluar juga. Anak sakit demam, kita sakit, doa tak keluar-keluar juga daripada musibah ni. Sampai satu tahap kita rasa macam, ya Allah, aku dah doa siang dan malam. Orang kata ustaz kata apa, aku ikut doa sekian-sekian petua, doa itu, doa ini, bangkit tahajud, sembahyang duha, istighfar, ikut dah, tak keluar-keluar juga. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat, Maha bijaksana. Allah akan keluarkan kita pada waktu yang sesuai, seperti mana Allah keluarkan Nabi Yusuf pada waktu yang sesuai. Kerana apa? Once Allah selamatkan Yusuf itu, bukan sekadar Allah sedang selamatkan Yusuf, tetapi Allah sedang selamatkan seluruh penduduk Mesir. Oleh kerana Yusuf diselamatkan pada waktu petang oleh para peniaga yang ambil kesempatan, disebabkan ujian itu menyebabkan seluruh negara Mesir tidak mengalami kebuluran, tuan-tuan. Boleh sahaja Nabi Yusuf kena lempak pukul 9 pagi, pukul 9 suku Allah bawa naik dia keluar. Boleh, Allah boleh buat. Nabi Yusuf anak yang soleh, tak ada dosa.
Tetapi Allah takdirkan petang baru orang jumpa dia, jual dia pula dekat negara orang lain. Sebab apa? Sebab Allah bukan sedang menyelamatkan Yusuf seorang, Allah sedang menyelamatkan seluruh penduduk Mesir. Yusuf itu Allah berikan dia tahta, Mesir itu Allah gunakan dia seorang penguasa yang cukup bijaksana, yang menyelamatkan mereka daripada kehilangan nyawa mereka. Itulah kita pun, tuan-tuan. Begitulah kita pun dalam hidup ni, kadang-kadang kita dapat posting kerja jauh. Contohlah, saya tak tahu nak bagi contoh apa. Kita dapat satu-satu ujian, we had been posted kat satu rural area, satu kawasan yang jauh yang kita rasa macam karut dah ni. Tetapi kita tak tahu bila kita pergi di sana, kita mungkin dapat menjadi satu aset kepada seluruh masyarakat kampung di sana tu. Kita dapat tolong mereka, Islamkan mereka, kita pula mungkin terpelihara daripada unsur-unsur yang tidak baik. Allah Maha mengetahui. Tuan-tuan yakinlah, bila mana kita berada dalam satu fasa hidup ni yang kita rasa macam sempit, perit, gelap, yang tak boleh kita keluar lagi, terperangkap dalam ni, tunggulah. Allah pasti akan keluarkan kita pada satu keadaan yang bukan yang sesuai, tetapi bukan sahaja sesuai menurut kita, tetapi sesuai untuk menurut semua. Rumah kita bancuh simen, rumah sebelah tanam sayur. Kita doa kepada Allah, ya Allah bagi hari ni panas ya Allah, simen aku boleh kering, contoh saya tak tahu sangat ini. Bagi simen ini panas cepat kering, bagilah panas cepat simen aku kering. Rumah sebelah tanam sayur, dia doa, ya Allah bagilah hujan, bagilah hujan agar sayur aku tumbuh. Kita rumah sebelah kembang, satu dinding, tebuk pun sampai kan. Maka Allah tak jadikan panas, Allah tak jadikan hujan, Allah jadikan mendung. Dengan mendung itu lambat sikitlah simen kita kering, tapi boleh guna juga akhirnya. Dengan teduh itu lambat sikitlah sayur tu nak subur, tapi boleh juga hidup dan kita kedua-dua dapat menikmatinya. Jiran kita dapat tumpang parking di belah rumah kita, kita dapat tumpang makan sayur rumah dia. Contoh. Maknanya Allah tidak menjadikan kadang-kala itu kebaikan itu kita seorang, tetapi kebaikan itu Allah takdirkan untuk dinikmati bersama. Ada permintaan kita kepada Allah yang kadang-kala tak efek orang lain, Allah akan kabulkan sekelip mata, tuan-tuan percayalah. Tetapi kadang-kala permintaan kita itu Allah melihat yang permintaan kita itu akan efek orang lain. Akan efek orang lain. Kita minta dapat jawatan itu, minta sungguh-sungguh, mayang tahajud 40 malam, tapi tak dapat juga. Kita menyalahkan Allah, sedangkan jawatan itu Allah nak takdirkan kepada satu orang anak yatim yang mak dah sedang susah dan tak ada duit dah. Walaupun dia tak sembahyang tahajud, tetapi dia dapat jawatan itu. Kita tak dapat. Allah berikan kita jawatan yang lain yang jauh lebih sesuai untuk kita. Begitulah kita ni, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, dalam sejarah dunia ni banyak kita dapat tengok contoh. Tapi bila berlaku kat kita kurang yakin. Saya kata kat saya sendiri ni, bila jadi kat kita kurang yakin. Walaupun kita duk baca buku dah, kita duk tahu ada banyak contoh Allah bagi. Imam Syafi'i kena pukul daripada Yaman sampai Baghdad. Pukul ni kena bawa pergi Baghdad, kena fitnah, tak buat salah apa pun, kena pukul, malu nama. Hampir nak kena bunuh dah. Rupanya di Baghdad Allah sedang menghadiahkan fiqh Imam Abu Hanifah kepada dia. Allah sedang menghadiahkan dia Muhammad bin Hasan Syaibani agar Imam Syafi'i dapat ilmu Imam Abu Hanifah. Sebab Imam Syafi'i dah ada ilmu Imam Malik. Rupanya dengan ujian itu Imam Syafi'i dapat gabungkan mazhab ra'yi dengan mazhab hadis. Terbitlah mazhab Syafi'i. Allah nak bagi yang tu bukan dekat dia seorang, dekat seluruh dunia Islam. Akan terbit mazhab yang baru daripada gabungan aliran kedua ini. Tapi Imam Syafi'i sabar sikitlah kena lalui ujian tu. Kita pun macam itulah, tuan-tuan. Banyak kali kita dah baca cerita macam tu. Tapi bila mai kena atas kepala kita kurang yakin. Seronok cerita Nabi Yusuf ni, dia boleh relate dengan yang lain banyak. Baik, setengah orang dia marah, setengah orang dia suka setengah orang dia tak lencong banyak kan bila nak habis. Setengah orang dia tak layan kan. Kita ada duduk yang mana? Tengah-tengah lah sikit kan. Okey, maka dijual berapa ringgit ni? Harga yang murah ni ulama ahli tafsir ni depa tafsirlah ikut info yang depa sampai kat depa. Qatadah kata dijual dengan harga 22 dirham. Mujahid kata dijual dengan harga 22 dirham. Ikrimah kata yang jual dengan harga 40 dirham. Tak kisahlah, tapi pokoknya murah. Murah. Baik. Maka dia penjual kepada seorang wazir di Mesir yang bernama
Qitfir bin Rauhib. Ya, Qitfir bin Rauhib. Cuma gelaran dia pada masa tu Al-Aziz lah, Al-Aziz. Ya. Dia ada kata dia raja. Saya ingat dia bukan raja, dia macam menteri. Dia menteri yang jaga portfolio pertanian dan keterjaminan makanan. Maksud tu makanan saya nak. Astaghfirullahalazim. Tapi dia yang jaga pertanian. Dan tuan-tuan kena faham lah, saya cerita dah banyak kali. Zaman tu pertanian merupakan yang main business dalam semua negara dunia. Jadi orang yang memegang portfolio pertanian besar lah. Ya. Hari ini bila negara-negara dunia banyak fokus on penindustrian, jadi orang yang memegang pertanian macam leceh, macam alah pertanian je pun. Kan? Kalau tuan-tuan tengok tak pejabat kementerian, tuan-tuan tengok pejabat kementerian keuangan, kementerian apa nama ni, industri apa semua ni, semua kemah-kemah ni, saya tak tahu nama ni. Tapi saya tengok masa mula-mula dia masuk pejabat kan di Putrajaya tu kan, menteri ni masuk, oh kemah, pakai scan apa semua kan. Main kementerian pertanian, tuan-tuan tengok Abang Mak Sabu, Wabi Mak Sabu, dia paskat dia. Saya rasa macam Allah, sedih dia buat kat pertanian. Bila ni dah ubah dah kot kan. Dia tengok balik video tu, saya tengok saya kata Allah, yang ni apa pejabat kementerian pertanian menteri kemah lah kan. Scan muka siap, lepas tu ada yang scan tu, ada yang thumbnail tu, ada yang thumbprint tu. Main kat kementerian pertanian, saya tengok lah paskat saja, la ilaha illallah. Dia pun letak level pertanian tu rendah. Bukan Malaysia saja. Saya ingat seluruh negara dunia yang asas dia kepada industri pertanian ni dia akan anggap macam second grade. Bila orang tu menteri pertanian, alah pertanian je bu, orang nak menteri dalam negeri, orang nak menteri. Hari ni baru kita nampak betapa pentingnya portfolio pertanian itu. Sakit tuan, sakit. Dulu kalau nak rehat masuk menteri pertanian lah. Allah tak boleh rehat. Di zaman makanan yang tak cukup ini, krisis makanan ni saya ingat bukan Malaysia saja, dunia. Dunia. Memang tak ada rehat lah. Jadi Qitfir bin Rauhib ni dia menteri pertanian. Jadi posisi dia tu yang Nabi Yusuf akan naik. Okey. Baik. Manakala isterinya itu bernama apa tuan-tuan? Ra'il bin Ramayil. Ra'il bin Ramayil nama dia, ataupun gelarannya ialah Zulaiqa. Zulaiqa merupakan laqab bagi wanita tersebut. Ya. Ada pula yang berpendapat bahawa isterinya itu bernama Faqah bin Yanus. Ya. Faqah binti Yanus, bukan bin, binti Yanus. Okey, baik. Ada lagi 4 minit. Okey. Menurut Ibn Ishaq dari Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud, maksudnya riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, mengatakan dalam dunia Islam, dalam sejarah Islam ada 3 orang yang ada firasat yang paling tajam. Tadi kita cerita pasal firasat kan. Ittaqu firasatal mu'min kan. Takutlah kamu kepada firasat orang beriman. Firasat orang beriman ni tajam. Cuma selagi mana dia bukan Nabi, dia akan fall into betul ataupun salah. Antara black and white. Tak apalah. Macam saya contoh tadi tu. Baik. Tetapi dalam sejarah Islam ada 3 orang ni firasat dia tajam. 3 orang ni firasat dia tajam. Dalam sejarah dunia lah, bukan sejarah Islam. Yang pertama, Wazir itu, Wazir Al-Aziz tadi tu, bila mana dia berkata kepada isteri dia, Ra'il ni, bila dia nak ambil Nabi Yusuf, dia kata apa pada isteri dia Zulaikha ni, dia kata apa? Ambillah dia. Mudah-mudahan besar nanti dia akan menjadi manfaat kepada kita semua. Jadi firasat dia bila dia ambil Nabi Yusuf itu, akan menjadi manfaat. Tuan-tuan tengok tak Odin? Bukan Odin nak makan tu. Filem pula ni. Odin tu bila mana dia pergi serang satu negara ni, dia ambil satu budak kecil. Pasal dia anggap budak kecil ni esok besar akan jadi manfaat kepada negara dia. Negara dia nama Asgard. Tak tahu dia gelak ni. Negara dia nama Asgard. Odin ni. Dia ambil budak kecil tu, dia belah dengan harapan budak ini esok besar akan jadi somebody. Macam cerita Bustanul Salatin juga. Tapi budak tu bila besar tak jadi macam firasat Odin tu. Budak tu esok besar jadi Loki, jadi jahat. Mujuk ada Thor, kan? Jadi budak tu esok besar jadi jahat. Jadi firasat Odin ni salah lah. Odin sultan yang soleh pun salah, patut lagi pelakon kan? Salah. Dia ingat budak tu esok besar jadi orang yang hebat untuk negara dia. Akhirnya budak tu esok besar merosak negara dia lagi. Tapi yang ni tak. Raja Mesir ni firasat dia, wazir Mesir ni firasat dia esok Yusuf ni boleh jadi somebody ni. Dan betul ternyata Yusuf memang jadi somebody dan bermanfaat, beneficial for them. Baik. Yang kedua, firasat seorang perempuan yang bila mana dia berkata kepada ayahnya tentang Musa. Ini yang ahli sirah kata perempuan tu anak Nabi Shu'aib. Dia berkata kepada ayah dia Nabi Shu'aib lah. Tapi ahli hadis kata tak.
Sebab Quran tak sebut perempuan tu siapa. Kita sebut, kita kata tak tahu. Quran tak kata lelaki tu Nabi Syuaib. Quran cuma kata lelaki soleh daripada Madian. Tu kita pegang yang tu. Tu orang hadis memang macam tu, depa agak straight sikit, tak salah pun. Orang sirah pun tak salah. Orang sirah pula dia tengok timeline sama di Madian orang soleh, Nabi Syuaib lah, macam tu. Okey. Oh ni suruh berhenti betul ni. Seminit ni. Saya tinggal baris terakhir Maka perempuan tu dia setting bunyi pun sedap macam bang tu marah betul tu. Kan. Perempuan ni kata pada ayah dia, ambil Musa kerja dengan kita kan. Kedua. Yang akhirnya perempuan tu jadi bini Nabi Musa. Baik. Yang ketiga, ini best. Ialah firasat Abu Bakar As-Siddiq ketika mana sebelum dia meninggal dunia, dia wasiat Umar jadi dia punya penerus dia, successor dia kan. Dia punya penerus dia. Sebab tu Abu Bakar nak pergi Umar pakai wasiat. Umar nak pergi Osman pakai pilihan raya. Kan? Osman nak pergi Ali pakai bai'ah sekelompok orang. Jadi masa Abu Bakar nak pergi Umar tu pakai wasiat, ramai orang bertikai, tetapi ternyata itu firasat Abu Bakar yang benar. Bila Sayyidina Umar naik, walaupun itu wasiat, tetapi Sayyidina Umar memerintah 10 tahun dengan cukup aman, cukup hebat. 2 wilayah terbesar dunia, Rom dan Parsi serentak jatuh di depan Islam. Pemerintahan Sayyidina Umar. Baik. Okey. Kemudian dia mai kepada satu bab. Okey. Ini best tapi bulan depan insya-Allah. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin. Bila mana dia sampai walamma balagha ashuddahu, bila dia sampai satu peringkat umur yang baligh ni, atainahu hukman wa ilma. Allah dah tambahkan, bukan bagi, tambah lagi kepada dia hikmah dan ilmu. Macam Allah bagi kat Nabi Ibrahim dulu ni. Masa kecil-kecil Nabi Ibrahim dah ada ilmu yang saya kata apa? Rational. Ilmu rational, common sense. Dia kecil tapi dia tengok orang kampung dah sembah berhala, dia rasa apa benda boleh sembah batu ni. Dia boleh fikir dah. Jadi Nabi Yusuf dah beranak-beranak bawah Islam dah, ayah dan Nabi. Jadi dia tak perlukan yang tu dah. Dia dah ada rusda tu dah. Tapi jadi Allah tambahkan kepada dia apa? Ilmu dan hikmah. Maka bila dia sampai satu peringkat umur, Allah bagi dia ilmu dan hikmah. Cuma yang menarik dia apa? Ibnu Katsir bincang dalam ni, adakah pada masa itu Nabi Yusuf dah jadi Nabi? Sebab dia main satu orang kata teori ulama, sebab saya kata teori sebab dia tak datangkan hujah lagi. Dia kata umur minima untuk seseorang itu jadi Rasul ialah umur ada 40 tahun. Itu minimum. So tak boleh lebih, tak boleh kurang 40. Walaupun di bawah 40 tu Allah jaga, tetapi dia tidak dapat kerasulan lagi. Sejauh mana kebenaran benda tu kita akan bincang bulan depan insya-Allah tentang itu. Bila mana Nabi Yusuf dah besar, dapat ilmu, dapat hikmah, dapat ketampanan, apa nak jadi, dan kita bincang tentang umur yang ke 40 tu. Apa contoh dia? Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.